Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai homeostasis, dan pada video yang lepas kita telah pun berbincang mengenai homeostasis pada badan manusia. Kita bincang dengan sangat panjang. Okey, sebab homeostasis ni dia mengawal atur ke semua persekitaran dalaman yang penting untuk badan kita berfungsi dengan baik. Okey, jadi sekarang ni kita nak sambung dengan tumbuhan dan juga haiwan, sebab tumbuhan dan haiwan juga adalah benda hidup dan oleh sebab itu mereka juga perlu menjalankan homeostasis. Okey, kita revise balik, kita ingat balik apakah maksud homeostasis. Homeo bermaksud sama, stasis bermaksud stabil. Jadi istilah ini membawa maksud bahawa kita nak supaya persekitaran dalam badan itu sentiasa maintain normal, okey, dan juga stabil untuk ia berfungsi dengan baik. Okey, kita tengok homeostasis dalam haiwan. Ada 2 ekor haiwan, 3 ekor haiwan yang comel di sini, iaitu kucing dan juga anjing. Okey, kucing, kita selalu tengok kucing dia menjilat badan dia. Sebenarnya ada fungsi. Okey, dia menjilat bulu di badannya supaya dia boleh membuang haba yang berlebihan dalam badan tu. Okey, sebab apa? Sebab air tu tadi, air liur ni boleh menyejat haba, membantu menyejat haba. Okey, macam kita ada peluh, tapi kucing sebabkan dia berbulu jadi dia tak boleh keluar peluh macam kita. Okey, jadi dia perlu menjilat bulu di badannya untuk menyejukkan badan. Okey, sama juga dengan anjing. Anjing dia menjelirkan lidah, kucing pun dia buat juga. Okey, anjing menjelirkan lidah supaya suhu badan dia berkurang. Haba tu akan dikeluarkan melalui lidah. Okey, dan juga bulu-bulu kucing, anjing dan apa juga binatang yang berbulu ni semua, bulu dia akan menegak sama macam kita, menegak apabila waktu sejuk untuk membantu memerangkap haba. Okey. Kemudian untuk cicak pula, okey, cicak kita ambil contoh persekitaran yang sejuk panas lah ni kebanyakannya. Okey, dalam persekitaran yang sejuk, aktiviti badan menjadi perlahan. Biasanya cicak kalau waktu sejuk dia akan bergerak perlahan. Okey, dia tak aktif macam dalam persekitaran yang panas. Okey, otot dia berfungsi pada kadar yang perlahan. Pergerakan menjadi perlahan, kadar metabolisme rendah dan juga suhu badan menurun. Semua ini bertujuan untuk save haba, menyimpan haba. Okey, dia nak simpan haba dalam badan, jadi dia mengurangkan aktiviti yang ada dalam badan dia. Okey, pada persekitaran yang panas, jantung cicak ini akan berdegup dengan cepat, pergerakan menjadi lebih pantas, metabolisme cepat, suhu badan meningkat. Okey, dia sebenarnya lawan kepada apa yang berlaku semasa waktu sejuk. Jadi kalau kita nak senang ingat, senang je sebenarnya. Nak ingat tu memang senang. Kita ingat salah satu sahaja. Kemudian yang lagi satu tu mesti dia punya mekanisme dia bertentangan dengan mekanisme pada keadaan yang satu lagi ni. Okey, kemudian untuk siput babi, okey, siput babi macam mana dia nak mengawal atur suhu badan dia. Okey, dia boleh kalau suhu panas, dia akan pergi cari tempat lembap. Biasanya dia akan duduk dekat celah-celah batu ataupun dah rumput-rumput yang dah reput, okey, ataupun tanah-tanah yang basah. Okey, untuk mengurangkan penyejatan air yang terlalu banyak. Okey, sebab macam yang kita tahu, siput babi ni dia perlukan banyak lendir, bendalai untuk dia bergerak. Jadi kalau hilang banyak air, dia akan menyebabkan keadaan yang tak elok kepada siput babi dan boleh menyebabkan kematian. Okey, ini pula ialah homeostasis untuk lebah. Okey, lebah dia mempunyai lapisan kulit yang berlilin. Okey, dan selalunya kalau air daripada badan dia keluar, ia adalah melalui spiracle, lubang-lubang pada badan dia. Okey, jadi macam mana dia nak elakkan air tu hilang dengan banyak? Okey, dengan cara dia menutup spiracle antara dua gerakan pernafasannya. Okey, jadi dia bernafas, jadi antara pernafasan tu dia tutup spiracle tu. Jadi dia akan simpan air dalam badan. Okey, kita pergi kepada tumbuhan pula. Okey, kita nak tengok istilah dekat sini, transpirasi.
Okey, transpirasi ialah satu proses di mana air tersebut disejat melalui daun. Okey, tujuannya ialah supaya tumbuhan tersebut boleh mendapatkan air daripada tanah. Jadi kalau kita lukis dekat sini, okey, ini pokok, di bawahnya ada akar. Jadi sebenarnya tumbuhan dia tak boleh menyedut air tersebut. Okey, jadi dia kena lepaskan air yang berada di daun, okey, ke udara, ke atas. Okey, barulah air daripada bawah ni akan masuk melalui akar ke dalam sel-sel tumbuhan tersebut, dan proses ini berterusan. Okey, inilah yang dinamakan transpirasi. Sebab tu sini dia kata air daripada tumbuhan hilang. Okey, hilang ke mana? Hilang ke udara. Okey, kemudian air ni hilang daripada daun. Daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui liang stoma. Okey, melibatkan sistem pengangkutan. Dia nak ambil air. Okey, ini ialah transpirasi. Jadi tumbuhan dia boleh hilang air melalui transpirasi. Okey, tapi kalau hilang air banyak sangat, apa akan jadi kepada tumbuhan tersebut? Dia akan kering, layu dan mati. Okey, jadi macam mana tumbuhan nak mengawal supaya perkara tersebut tak berlaku? Jadi kita tengok contoh pokok pisang kat sini. Pada waktu tengah hari, dia kuncupkan daun dia supaya dia mengurangkan luas permukaan pada daun ini yang mendapat kepanasan haba daripada cahaya matahari yang boleh menyebabkan penyejatan tu berlaku lebih banyak daripada yang sepatutnya. Okey, tapi pada waktu petang bila dah tak panas, dia akan kembang semula. Okey, kita tak perasan sebab pergerakan dia perlahan, tapi inilah mekanisme yang dilakukan oleh pokok pisang. Okey, ini sekali lagi transpirasi. Transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah. Okey, jadi dengan cara air yang daripada daun ni mesti kita keluarkan dulu, mesti kita lepaskan dulu, barulah air daripada bawah ni boleh masuk melalui akar. Okey, jadi bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral daripada tanah dan kemudian dia menolak air. Transpirasi berlaku dan menghasilkan daya. Transpirasi ni tujuan dia untuk menghasilkan daya yang menarik air dari batang tumbuhan. Okey, transpirasi ni tadi dia berlaku pada permukaan daun. Okey, jadi apabila transpirasi berlaku terlalu banyak, pokok boleh kehilangan air yang sangat banyak dan menyebabkan pokok tersebut layu dan mati. Okey, jadi oleh kerana itu, liang stoma iaitu lubang-lubang pada daun yang berfungsi untuk pertukaran gas dan juga transpirasi, bukaan dia mesti dikawal. Okey, sama ada dia nak terbuka atau tertutup, dia akan dikawal oleh namanya sel pengawal. Okey, stoma ni sebenarnya liang saja. Okey, liang kat tengah ni. Yang kawal dia, yang menyebabkan adanya liang ini ialah ni, sel pengawal di kiri dan di kanan ni. Okey, jadi pada waktu siang, masa ni belum panas lagi, pagi-pagi lagi, liang stoma akan terbuka. Okey, ini gambar dalam mikroskop. Okey, liang stoma akan terbuka supaya pokok tersebut boleh menjalankan transpirasi. Okey, tapi apa yang akan terjadi apabila suhu menjadi semakin tinggi? Okey, pada suhu yang terlalu tinggi, nampak sini, bukaan liang stoma akan tertutup. Okey, dengan cara sel pengawal ni dia akan mengembang. Okey, dan dia akan tutup liang stoma untuk mengurangkan penyejatan air daripada daun. Apakah kepentingan homeostasis kepada benda-benda hidup? Okey, jadi cuba tengok gambar di sini. Orang demam, ada budak demam. Dia kata, aduh, suhu badan saya belum turun lagi. Apa kesannya kalau suhu badan kita tak boleh turun? Okey, ia boleh menyebabkan kecacatan pada otak, sawan dan sebagainya. Okey, jadi sebab itulah apabila suhu badan kita tinggi, badan kita akan cuba untuk menjalankan mekanisme-mekanisme yang perlu yang dengan mendapatkan arahan daripada otak supaya suhu badan kita akan turun menjadi normal. Sama juga dengan sebaliknya. Okey, panas pun tak nak, sejuk pun tak nak, dia mesti normal. Okey, kemudian tumbuhan, suhu badan dia semakin panas juga, dia kalau tengok gambar ni dia menjadi layu. Okey, dan juga boleh mati. Okey, oleh sebab itulah manusia, haiwan dan juga tumbuhan memerlukan satu mekanisme kawal atur untuk membantu kita meneruskan kehidupan.
Okey, jadi apa kesimpulan yang anda dapat buat? Jika anda rasa video ini memberi manfaat yang banyak kepada anda, sila kongsikan dengan rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda yang lain supaya ilmu ini akan berpanjangan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share.